Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Fakadzalika anta tunkabu an qiyamil lail wa an siyamin nahari wa fi jami'il jawarihika wa la tata'allam. Wa ma zalika illa li anna al-ghaflata an zikril maula wa ta'atihi qad amatat qalbak Allah li'annaka hayy yu'limuhu nakrul ibrah. Fakazalik, maka kata Tuan Pengarang demikian jugalah, iaitu engkau ditimpa musibah dengan meninggalkan qiyamul lail, puasa sunat di siang hari, meninggalkan ketaatan pada semua anggota, namun engkau tidak merasa sakit. Allah, tidak berlaku hal yang demikian melainkan sesungguhnya kelalaian daripada mengingati Tuhanmu, dan meninggalkan ketaatan-ketaatannya telah mematikan hatimu. Kerana orang yang hidup pasti merasa sakit dengan tusukan jarum halus. Mana orang yang hidup yang tidak mati, walaupun ditusuk, dicocok sikit saja dengan jarum, dia terasa. Ya, begitulah qalbi kita. Bila dicocok dengan maksiat mesti terasa, tapi bila dicocok dengan maksiat tak terasa, dan tinggal taat pun dia tak terasa, maka dia banyak berat. Ini mungkin bukan sakit, takut mati. Dan ya, iza sarratka hasanatuk wa sa'adka siyatuk fa anta mu'min. Barang siapa, dia kata man sarrak, mereka yang mengembirakan, hasanatu, oleh kebajikan, dia melakukan taat, puas hati dia, seronok dia sebab dapat menunaikan perintah Tuhan. Wasa'at sayi'atu, dan rasa cemas apabila dia tersilap. Mana bila dia taat dia ada rasa, bila dia buat maksiat pun dia ada rasa. Maka fa anta mukmin, engkau tu orang beriman yang sebenar, kata Nabi SAW. Maka tanda orang beriman sebenar, dia mempunyai, dia ada merasa zauk, rasa. Bila buat taat dia ada rasa seronok, bila buat maksiat dia ada rasa gerun. Tapi kalau dia buat taat tak ada rasa apa, kalau buat maksiat pun tak ada rasa apa, bermakna tidak ada dalam qalbi dia hubungan kontak dia dengan Tuhan sebenarnya. Ya, hanya lakonan luaran saja. Ya, dan banyak pelakon-pelakon ni macam inilah. Jadi kita nak cek kita ni ada tidak, sini kontak. Allah. Sebab satu hari Rasulullah SAW atani Jibril datang kepadaku, kata Nabi SAW. Faqal ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Al-hadisah. Satu hari Jibril alaihissalam datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan, ya Muhammad isma syi'ta, hiduplah sekendak kamu nak gayakan hidup macam mana ikut mula, tapi ingat kamu akan mati. Jadi Rasulullah insan paling mulia, insan paling dekat dengan Tuhan, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karenanya tidak dijadikan semua makhluk alam langit bumi termasuk kita yang kerdil ini. Tapi ini makna panggilan orang Melayu panggil apa, pukul anak sindir menantu. Ya, Allah Taala khitab tujukan kepada baginda SAW, tapi untuk umat dia. Isma syi'tah, kamu nak hidup macam mana hiduplah, tapi ingat kamu akan mati. Mana semua bawakan kehidupan, gaya kehidupan kamu akan dibentangkan balik di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat, teman-teman. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, baiklah, kalau tidak sebaliknya lah. Itu maksudnya. Satu. Maksud di sini apa ni? Rasulullah mengajar kita supaya tiap-tiap tindakan yang kita nak buat, kita kena ada zikrul akhirah, ingatkan akhirat. Kita buat perkara ni boleh jawab tak akhirat esok, kita buat perkara ni boleh selesai tak akhirat esok. Ya, wa in kana khairan famdih, kalau benda terbaik teruskan, kalau tak baik stop. Sebab tak ada muka manusia boleh berdepan dengan mahkamah yang sangat dahsyat di akhirat esok.
Kemudian wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ingatlah kemuliaan orang mukmin itu ialah dia qiyam, bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenangkan akan dosa-dosa maksiat mungkar yang bukan-bukan dilakukan, supaya dia bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bangun pada waktu malam. Wa izzuhu qiyamuhu bil lail, kemuliaan yang ada pada orang beriman di waktu malam diqiyam, dibangun. Untuk apa dibangun? Untuk maknanya mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, siapa nakkan ketinggian makam makrifat dengan Tuhan, malam itu merupakan satu kemestian kepada dia. Man talabal ula sahiral layali, barang siapa menuntut akan kemuliaan, hendaklah dia berjaga malam. Kalau kita lihat para awliya illahi ta'ala, para arifina billah, kedatangan waktu malam ini merupakan benda yang sangat menyeronokkan mereka. Disebut dalam Sirajul Talibin, juzuk yang pertama oleh Syekh Zainuddin Dahlan, ulama besar mufti Madinah itu. Syarah bagi Minhajul Abidin, karangan akhir bagi Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Disebut dalam tu para kekasih Allah Ta'ala, di kalangan awliya'nya, di kalangan salihin, arifin billah. Bila masuk je waktu malam, dia punya seronok tuan-tuan macam hari raya. Tiap-tiap hari lah, kita hari raya setahun 2 kali. Dia ni apa tuan? Hari-hari seronok. Bila masuk je matahari, masuk malam, dia punya seronok. Sebab di malam hari itulah berbagai-bagai peristiwa yang sangat dahsyat menyeronokkan dia. Kegembiraan yang sangat hebat dia rasainya. Terutama janji besar 2/3 akhir malam, 1/3 akhir, 1/3 akhir malam. Kita bagi apa? 12 jam kan. Bila bagi 3, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 kali 3, 12. Mana 4 jam pertama pukul berapa? 11. Ya, 4 jam pertama. Masuk matahari pukul 7 lebih kurang. Kemudian 4 jam, 7, 8, 9, 10, 11. 4 jam yang kedua ialah pukul apa? 11, 12, 1, 2, 3. Start pukul 3 tu pintu langit dibuka. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Siapa yang berdoa terus diangkat, siapa minta ampun terus diampunkan. Ada salah saat paling seronok, ya. Itu waktu mereka menunggu saat-saat setiap hari tu. Tersebut dalam Hikam Ibnu Abi Madian At-Tirmizani, man ruzika halawatul munajah zala anhu naum, barang siapa direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemanisan dengan dia, munajah dengan dia, maka zala anhu naum, hilang perasaan mengantuk. Ya, kekasih bila bertemu kekasih dia mengantuk kan? Mengantuk. Ya. Dia kalau bermain mesej tak tidur malam kan, tek tu jawab, tek tu jawab. Tak jawab kena marah. Kan menandakan tak kasih. Jadi maknanya apa? Itu bermesej belum bertemu, itu dengan makhluk. Ya, kalau kita atas sikit lagi, Zulaiha dengan Nabi Yusuf kan macam mana? Tanpa terkerat jari kan, itu makhluk. Macam mana nak bayangkan kalau makhluk dengan Tuhannya? Bila qalbi insan, roh dia ditarik oleh Allah Ta'ala menghadap dia. Oh, kita nak cerita lah. Sebab tu Imam Malik, Syekh Abdul Wahid 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Mana apa? Malam dia tak tidur. Ni kan boleh buat-buat kan. Kita kalau tak ada benda jazbah tarik kan tak boleh buat. Pukul 12 satu dia kuyu nanti. Tak ada program apa, duduk saja. Pukul 1 dia mengengit, tidur je awak dia. Tapi kalau ada tarikan macam ada benda lain tarik. Tarik sama ada gerun atau tarik rindu. Dia tak tidur. Dia kalau takut sangat misalnya, dia rasa poli cari dia, tak tidur malam tu, nyuruh. Ya, dia rasa orang kejau dia, itu rasa takut. Kalau cinta itu juga, dia teringat, dia tu cinta dengan makhluk. Kalau cinta dengan Tuhan tu, dia nak gambar punya dahsyat dia. Sebab tu zala anhu naum, ya, maka hilang daripada dia perasaan mengantuk, hilang, terang mati seronok. Itu di antara orang yang telah ditarik, ya, bila berlaku injizab, tarikan qalbi dia kepada Tuhan.
Ketarikan kalbi dari dua lah, sama ada ditajallikan, dibuka. Ya, kita masalah dibuka atau tidak, terbuka atau tertutup. Kalau kalbi kita terbuka, maka dia akan berlaku dua. Sama ada dia terbuka akan jalalullah, atau yang terbuka tu jamalullah. Jalal mana memandang kekerasan Allah. Ya, bila Tuhan azab, masya-Allah, dia balik habis terus dan bumi dia balik ke bawah, ke atas, atau ke bawah. Kaum Nabi Lut alaihi salam, kita dihantar tsunami, bom habis, dan dihantar covid atau dunia mengeluh sikit jauh. Dihantar serangga tak nampak je, habis satu dunia bergurau, ekonomi terbalik, terlingkup, dan ada sikit lagi belum azab besar lagi. Itu kalau ditajalikan apa? Ditajalikan jalal, kekerasan. Dia kata ganap. Tu. Dia kata terbalik. Dia kata mati. Dan satu lagi maknanya jamal, ditajalikan keindahan, kasih sayang, kelemah lembutan. Ada kalau ditajalikan akan merasa apa? Tadi rasa gerun, yang ni rasa rindu. Ya, memandang kasih sayang Tuhan, rahmat dia, masya-Allah. Bila kalbi dia ada dua rasa ni, insya-Allah dia buat ibadat tu lain rasa. Ya, ibarat orang yang hidup. Maka kalau dicubit dia rasa, kalau dirotan dia rasa, dan begitu sebaliknya. Kalau dibelai dia rasa, ya, dibelai, diurut pun dia rasa seronok atau rasa gerun dua. Biar syarat dia apa? Jasad dia hidup. Tapi jasad dia dah mati, dah terbaring, itu apa tak ada. Kita urut tak rasa, kita belah apa tak rasa. Begitulah kalbi kita. Bila dia tidak ada sentuhan kalbi dengan Ta'ala, itu bimbang, takut kalbi dia sudah, ya, mati wal'ayazubillah. Dan kalbi kalau mati tak adalah penyakit paling besar, bahaya paling besar, azab paling besar, bencana, bala paling besar bila kalbi insan itu mati. Ya, kalau dah mati tak ada apa, baca Al-Quran boleh tak masuk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dia ada penudung. Dia jadikan dia tak kenal, maka tak cinta. Bila dia tak kenal Tuhan, tu jadi dia. Maka di sini datang oleh Tuan Pengarang kelebihan qiyamul lail, bangun pada waktu malam. Betul dalam hadis, bila siapa yang terjaga malam, pukul 4 ke 3 ke 4:30 ke, lalu dia tidur balik, dia tak bangun, fabala syaitanu fi uzunai, syaitan kencingkan dua telinga dia. Syaitan kencingkan dua telinga. Tuan-tuan ingat tu, kalau bangun bongkau dia. Kalau dia kencing kacau je. Ya, bila kencing tu bingung, dan dia bukan bingung dalam. Tak reti nak menghadap kepada Allah Ta'ala, tak reti mengambil lazat dengan Tuhan, tak reti rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Tu semua dah kena kencing. Ya, sebab tu kita bangun malam, dia kena bangun. Paling tidak bersemayanglah 2 rakaat, bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat yang amat mulia. Sebab tu benda ni menjadi ukuran kepada amalan dan iman kita. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat ka hati'atu. Kata Syekh Daud At-Ta'i, ya, dalam Minhajul Aizin, iza lam taqwa ala qiyamil lail, bila kamu tak mampu nak bangun malam. Dah dengar ada ceramah, dengar ada kuliah, rata-rata guru, semangat tu ada, tapi bila nak bangun tak boleh. Dia kunci jam bunyi, dia khayal. Nak bangun ke 3:30 ke 4 ke 4:30 kan. Akhir sampai orang bang subuh. Dia golek macam badak tu, golek. Kan, ada orang bang subuh. Itu dah kena tipu je. Kena nak tahu bila malam kita tak boleh bangun, itu camlah orang tu bergelumang dengan mungkar dan maksiat lampau banyak. Ya. Kata Syekh Daud At-Ta'i, iza lam taqwa ala qiyamil lail. Satu, kamu tak boleh bangun malam qiyam, wasiyamin nahar, dan puasa sunat pula tak boleh. Ya, nak puasa Senin Khamis tu kami lihat gitu ya. Minggu depan sampai Ramadan balik. Ya, dihakalkan oleh nafsu dan syaitan gitu. Ya, diakal, habis ditipu. Jadi kalau sekiranya nak buat ibadat qiyam, contoh sini, dan ibadat lain payah. Guna nak puasa pun ibadat juga payah. Senang jawapan dia apa tu? Tanda besar. Fa'lam annaka maqbulun. Sesungguhnya engkau telah diikat dan ditambat. Siapa yang menambat kamu? Khatiat, kesilapan, mungkar dan maksiat. Berarti bila kita buat ibadat rasa tak sedap, cek balik. Sama ada maksiat mata, maksiat telinga, mulut, kaki, tangan, dia ditunjuk anggota kan, zahir dan batin. Mesti ada silap.
Kita berjalan tengok slender 3, cek balik lah, aku pestin dah habis, satu kata pakau, ya, ada kode road dia ke apa dah silap tu, ada bawa kenderaan lain macam dah silap kan, cek balik lah, ya. Ini kita tak cek, kenderaan kita cek, badan kita cek, rasa lain macam, pergi jumpa doktor, tak cukup biasa, doktor pakar, tak cukup dalam negara, luar negara begitu, ya. Itu qalbi yang kita jaga ni, jasad ni habis-habis bungkus, besok semayang jenazah lempau dalam liang lahat, kan dibaling dalam liang lahat ni. Tu tempat ulat pun, kalau gemuk ulat pun suka, ni seminggu tak pergi makan ya. Jasad yang kita jaga, kita solek ni semua jadi bangkai. Secantik-cantik insan, kami cantik wajah, ratu cantik, semua jadi bangkai tu, disumbat dalam liang lahat ni. Mati je dia, pap, semua uruskanlah tadi 4 perkara kan, mandikan akan dia, dikapat akan dia, disemayang akan dia, dan dipikul hantar ke liang lahat ni. Habis, tamat tu je. Kalau hidup kita untuk uruskan akhir untuk sampai liang lahat, itu sejahil-jahil manusia. Ya, ada satu lagi, hakikatul insan, hakikat diri kita tu yang sebenarnya. Yang ni kita jaga ni. Yang ni akan kekal sampai akhirat, mendapat nikmat atau azab, iaitu ar-ruh. Sebab tu barang siapa yang mengurus hidupan jasad jasmani bukan rohani, maka sebenarnya dia sedang diseksa dan diazab oleh Allah di takwasan. Qad azzabakumullahu bihayatil jismaniyah. Tuhan azab dia dengan difokuskan hidup jasad luar. Bila malaikat maut datang, baru kita peranjat, tak ada persiapan, wala ayazabillah. Jadi makna kita nak cek sama ada rohani kita dikuat atau tidak, diberi satu, dia banyak cara, ni di antara dia. Bila nak bangun malam payah, nak puasa sunat pun berat, acamlah itu memang apa, terbelit tu ditambat. Ya, qad qabbalat ke hatiatu, maknanya mengikat, menambat kamu oleh khati'ah. Kesilapan, maksiat, mungkar dirupakan sebagai tali penambat. Bila orang dah kena tambat, dah kena ikat kaki tangan, macam mana nak suruh dia berjalan? Tak ada jalan. Sebab tu kena buka balik. Tuan-tuan boleh rasa sendiri, tuan-tuan buka tali ni, tuan-tuan rasa ringan. Apa dia buka dia? Dengan menggunakan pisau dia apa? At-taubah wal istighfar. Istighfar sungguh-sungguh, bi qalbi bir ruh, la bil lisan faqat. Bukan dengan lisan dia, dengan qalbi betul menghadap. Minta ampun sungguh-sungguh dengan Ta'ala dan bertaubat sungguh-sungguh dengan Ta'ala. InsyaAllah dia akan rasa ringan ni. Tuan test saja sebelum tidur je buat taubat. Istighfar sungguh-sungguh, ya 70 kali ke 10 kali pun tak pun, tapi sungguh-sungguh menghadap betul qalbi dengan, dan niat nak bangun malam, insya-Allah ringan dia. Ringan dia bangun. Dan ya, mana yang mengikat kita kena lambat. Ada pula yang lebih teruk lagi tuan-tuan, dia berasa, ya, dia rasa apa, dan saya ni ada dosa ke? Wah, itu lagi parah. Kalau dia rasa aku ni ada dosa ke, tu lagi besar parah. Dan para waliullah dan mengaku depan Tuhan, ya Allah, dosaku lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Ya. Tuan-tuan kalau pergi tepi pantai tu, pergi ambil pasir satu baldi, tuan-tuan kira lepas subuh ni, rasa sampai maghrib tak habis kan. Kalau satu baldi pasir tu kan, satu nak kira, tu satu baldi. Kalau sepantai, ya, sepantai limbungan, ini tidak. Dosaku lebih banyak pasir yang melata di muka bumi. Bayangkan betapa tawaduk dan berhatinya para waliullah, merasakan dosa dia lebih banyak. Kita pula bukan wali, kualinya anda. Ana orang lain, Allah Adam. Ya, kita rasa pula aku ni ada dosa. Itu bahaya sangat. Itu bahaya paling besar kalau insan tidak merasakan dia melakukan dosa. Ya, wali pada tersilap dan ni. Jadi maknanya tanda dia risau, ya, dengan dosa yang amat bahaya ni, itu tanda iman dia sempurna. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana man sarrat hasanatu wa sayyi'atu fa anta mu'min. Siapa yang merasa seronok mengerjakan amal saleh dan rasa bimbang takut dengan dosa dan maksiat dia, maka orang tu fa anta mukmin, itu orang mukmin sebenarnya. Man sifat orang mukmin, dia ada dua sentuhan. Ya, bila buat taat dia seronok sebab dia boleh mendampingkan diri dengan Ta'ala, dan bila dia tersilap cepat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Seorang sahabat dia bergegas jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, binasalah hamba hari ini. Ya Rasulullah, binasalah hamba hari ini. Rasulullah tanya, apa yang kau lakukan? Dia pun cerita lagi gini. Ya, kau dah semayang berjemaah? Dah Rasulullah, dah dosa kau dah diampun. Bermakna innal hasanat yuzhibna sayyiat.
Kebajikan yang kita lakukan dia menghapuskan kesalahan mana? Minas sagair, dosa kecil. Dosa besar dia tak ampun dah, dosa besar kena taubat. Jadi nak tindukkan sikap anak tarbiyah didikan Rasulullah SAW, sahabat terkena sikit punya gerun tu, ya, hamba binasa Rasulullah. Padahal dosa itu dengan sembahyang dia dah hilang. Itu mana didikan rohani yang tinggi dilakukan oleh baginda SAW pada para sahabat. Ya, sebab settle dia dulu. Entah, bila kalbi kita, hati kita selesai, yang lain selesai. Ya, yang lain selesai. Kalau kalbi tak selesai, jawab dia yang lain pun akan masalah. Kalbi selesai bila dia rapat dengan Allah, dia kenal akan Tuhannya, ya, dia sentiasa dengan Tuhan, dia selesai. Dan sebab tu kita kalau nak tangkap orang pun, nak tawan dia, tawan apa pun, dan kau kena jaga apa? Hati. Kau kena pandai ambil hati. Dia tak kata kau pandai ambil rambut dia, tak ada. Kau berjadar rambut dia, ya. Kau kena ambil lengan dia, tak ada. Kau kena ambil kaki dia, tak ada. Orang tak cakap macam tu. Kau kena pandai ambil hati dia. Hati. Hati center dia. Hati kita tetap dapat segala. Begitulah hati, bila tetap kita dapat menghadap hadrat Tuhan, yang lain selesai. Mata akan pandai menjaga urusan dia dengan Allah Ta'ala. Mulut akan pandai menjaga urusan dia dengan Tuhan. Bila kalbi dia telah kenal siapa dia Allah Ta'ala. Sebab tu barang siapa kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal, nasaya dia takkan lupa kepada Allah walau sesaat pun. Kalau cinta dengan makhluk tu tuan-tuan, dia bangun duduk teringat, ya, ini cinta dengan Tuhan lagi kuat daripada itu, ya, jazbah tuan tarik. Maka nak kenal dia tu, kena kenal sungguh lah. Bukan sekadar kenal membilang sifat, tapi dia azwaq, rasa dia, tu banyak proses. Itu dalam suluk yang kita kerjakan, benda tembak dia, murakabahkan dia, musyahadahkan dia, dia akan terbuka. Dia terbuka kelazatan dengan dia. Ulama kata lazatnya, seronoknya, kemanisan dengan Ta'ala tu lebih dahsyat, lebih seronok daripada 1000 kali jima'. Yang kata sekali jima' macam mana, 1000 lebih lazat. Maksudnya apa? Tak boleh nak dibayangkan kelazatan yang paling hebat dengan Allah Ta'ala bila dibuka. Dan benda ni disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab ini kunci dia, ya. Ketika waqad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin fi bi falyafrahu wa bizikri falyatana'amu. Cek balik tuan-tuan ni. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Hei Daud, sila sampaikan kepada orang yang betul jujur dengan aku." Ya, kalau dia jujur, dia tak menipu dengan Tuhan, ni dua dia kena ada. Pertama apa? Bi falyafrahu, dengan aku. Hendaklah dia rasa seronok, gembira. Satu. Yang kedua, wa bi zikri falyatana'am, dengan zikrullah dia merasa nikmat betul. Zikir tu dia rasa lebih nikmat daripada dia makan. Zikir dia rasa lebih nikmat daripada dia mengecapi nikmat-nikmat lain. Bermakna bernikmat dengan Allah Ta'ala, berseronok dengan Tuhan, itu kunci segala keselamatan dunia akhirat. Bimbang-bimbang kalbi kita tak reti berseronok dengan Tuhan, ya. Bila masuk ibadat buat, tapi tak ada siapa kan. Pergi masjid, pergi surau, baca Quran, zikir, tapi hati tawau. Sebab apa? Dia ada penyakit, ya. Makanan yang lazat tidak akan dapat dirasakan kenikmatan sempurnanya bila jasad dia ada masalah, ya. Makanan tu sedap, orang makan bertambah, dia tak ada sikit, rupa dia demam panas pun. Rupa dia demam, ya, maka dia kena berubat, ya. Dia bila berubat dah sihat, baru dia dapat mengecapi. Begitulah roh kita. Roh bila dia sihat, sir bila dia sihat, masya-Allah, ya. Cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli bait, si Ali dikenalkan, dikenali, diberi lakab gelaran apa? Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin, ya. Dia ni sembahyang satu hari tuan-tuan 1000 rakaat. Satu hari 1000 rakaat. Kita sembahyang 20 tarawih pun dah lengur. Dia 1000 rakaat. Sebab apa? Makam tu diberi kat dia. Diberikan makam Zainul Abidin, perhiasan abid, perhiasan orang yang menyembah, mana hamba Tuhan yang sebenar tu, di antara dia dapat makam tu. Dia dapat dia ni rasa dia adalah kalbi. Bila kalbi ada jinak, rasa seronok dengan Tuhan, masya-Allah. Baik, sekarang macam mana nak kontak, nak connect kalbi kita tu biar rasa sayang, cinta dengan Tuhan. Manusia ni
dia akan jatuh hati kepada benda yang begitu hebat, paling hebat, kalau itu paling handal, paling cantik, paling istimewa. Benda paling ni memang kap akan dia. Kita tengok benda jenis penglihatan, kan, gambar, yang paling mana jatuh ke hati, yang paling cantik. Kereta, yang mana jatuh ke itu, yang paling mahal. Ya, kalau orang katalah awak pilih, ni ada 10 biji ni Mercedes, ni BMW, ni Porsche, ni apa semua. So dia pilih, free saya bagi. Wah, dia akan tengok orang dan saya tak nak, saya nak ambil kancil. Betul tak Azan? Orang tengok nak ambil kancil, dia ke? Nah, saya nak ambil kancil. Saya ambil Proton. Orang tengok kau betul-betul orang bagi free. Yang ni harga 1 juta, yang ni 2 juta misalnya lah. Mesti dia akan pilih yang terbaik. Ya, mana benda yang paling hebat, dia akan menangkap kalbi. Kalbi akan nampak, akan dapat tangkap bila dia nak benda hebat. Sekarang kita tanya, siapa lebih hebat dari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala zat yang mempunyai sifat kamalat, segala kesempurnaan. Dia paling kaya, dia paling hebat, dia mentadbir segala-gala dia punya. Kalau dia kenal betul-betul kenal, nasihat kalbi dia tak akan pusing berpaling pada yang lain. Ini dia tak kenal Tuhan dengan sebenar kenal, itu dia masalah. Dia tak kenal siapa dia Allah Ta'ala. Oleh kerana itu dia tak berpaling kepada, dia tak menghadap pada Khalik, dia menghadap pada hamba Tuhan makhluk. Menghadapnya hati pada makhluk itu satu kebodohan insan dia. Ya, dia pergi ke istana, patutnya pergi sampai masuk bilik sultan tu. Baru dapat projek banyak. Ini sampai sana dia berbual dengan jaga apa dia. Ya, nak naik motor balik dengan dia boleh kan. Pergi jumpa sultan tu. Pai masuk bilik dia baru dia bagi macam-macam projek. Kan? Ini pergi jumpa jaga, pergi jadah, masuk dalam. Itu maksud dia ni. Nak cari benda yang paling hebat, dia paling handal, dia paling kaya, dia segala-gala dia. Maka kenapa hati kita tak jatuh cinta? Sebab kurang kenal. Ya, selaput mata tu macam katrak dia tak nampak, orang tunjuk tak nampak. Ya, itu masalah. Itu kata hijab kalbi dia kena buang. Apa hijab dia? Hijab maksiat, hijab mungkar, hijab kelalaian. Ya. Jadi mana kalau terbuka benda ni betul, dia akan nampak, dia kenal betul, masya-Allah. Siapa yang mengenali dia dengan sebenar pengenalan, saya tidak akan berpaling kalbinya kepada yang lain. Jadi hati kita kalbi menghadap dia ke menghadap mana? Atau tuan-tuan tengok sendirilah. Balik itu murakabah, cek balik kalbi aku ni menghadap kat mana lebih ni. Aku ni sedap mana yang aku dapat? Lazat mana yang paling ada dalam kalbiku? Ya, ada kat dalam kalbi kita kelazatan dengan dia atau kelazatan dengan makhluk dia? Itu kita cek balik. Kalau ada dengan dia, alhamdulillah, mana kita kenal. Kalau kurang kenal, memang dia tak apa tangkap, dia tak ada connect tentang ni. Itu dia antara dia. Habis. Jadi bila dia kenal sungguh, dia akan mudah ringan ibadat. Bila ringan ibadat, maka ketika itu maknanya dia merasakan seronok qiyam tadi dan puasa sunat dan begitu ibadah yang lain, dah mula mendapat lazat dan tempat dalam kalbi dia. Tapi kalau tidak, bermakna kalbi dia ada masalah. Dan satu lagi, lau qutti'al mayyit bisuyuf lam yata'allam wa anta hayyun bil jasadi mayyitun qalb. Allah. Majlis al-hikmah fafihi nifhatun min nafahatil jannah tajidha fi tariqiha, fi tariqika wa fi darik wa fi baitik fala yafutka al-majlis walau kunta ala maksiatin. Maka kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirra radhiyallahu anhu, sekiranya seorang mayat, ya, lau quti'al mayit, kalau kamu cincang kerat mayat orang dah mati tu, jasad dia pasti dia tidak merasa sakit walaupun sedikit. Mayat kan kita tahu apa diam, sebab roh dah keluar. Maka engkau adalah orang yang hidup jasad namun mati hati. Ya, hati kita tak ditoreh, tak rasa dan dia kena maksiat tak rasa apa. Ya, dia buat maksiat, dia cerita tentang ketuhanan, dia tak rasa apa. Sebab apa? Mati, dia tak ada rasa. Itu bahaya. Oleh itu hendaklah engkau mencari dan berada di dalam majlis hikmah. Apa majlis hikmah? Majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis zikir. Itu dah hantar boleh cas balik. Dia cas balik supaya hati itu hidup. Ya, maka pada tempat dia panggil nafkhah.
Apa nafah? Ialah hembusan. Ya, dipanggil nafhatun, bukan nifah dia atau nifah, ubah nafah. Mana hembusan daripada hembusan syurga. Ya, kalau seorang tu lalai, kita hembus dia wangian tu, kita sentak. Wih, apa bau sedap ni kan, wangi. Itu makna hembusan kita nak. Nafah min nafahatil jannah, daripada hembusan syurga, pasti engkau akan mendapati sentiasa wujud di jalanmu, di bilikmu, di rumahmu. Maka jangan sekali engkau biarkan dirimu, jangan dibiarkan ketinggalan daripada majlis hikmah, walaupun engkau masih melakukan maksiat. Walaupun seseorang tu masih lagi tidak mampu untuk meninggalkan maksiat secara total, kadang-kadang terkena, tapi majlis ilmu, majlis hikmah ni jangan tinggal. Dalam majlis ilmu dia akan ditembak dengan nur ayat Al-Quran, nur daripada hadis Nabi dan kalam-kalam ulama. Ya, sebab al-ilmu nurul maknawi, dia akan masuk, dia ketuk pintu hati kita, nampak insya-Allah makin lama makin cantik, makin lama makin bersih, makin lama makin kuat ya keimanan kita, kata Tuan Pengarang. Jadi maknanya majlis ilmu sangat daripada majlis yang sangat penting, di mana saja kita carilah ya, sebab bila jatuh satu ayat hadis tu dia memukul kalbi kita ya. Sebab tu Rasulullah beri tawaran cukup banyak, sehingga satu hadis menyebut man ahabba an yanzura ila muntaqa illahi minan nari falyanzur ilal muta'allimi wal mustami'in al hadisah. Barang siapa ingin nak melihat wajah-wajah insan yang akan dilepaskan daripada azab yang besar, azab neraka di akhirat, sila tengok pada orang yang suka mendengar ilmu Allah Ta'ala, suka mendengar dan belajar dan mendengar ya, sama ada di surau, di masjid, kemana masjid, surau, di tempat-tempat yang ada disampaikan ilmu yang mana betul-betul daripada Al-Quran, huraian yang betul-betul daripada ahli sunnah wal jamaah, berhubung dengan terutama dalam masalah kalbi insan, akidahnya, amalannya, dan besar lagi kalbi, tempat tilik Allah Ta'ala. Sebab kalbi bila dia bersih, maka akan selamat yang lain. Kalau dia rosak, wala'ayazabillah, maka sekurang-kurang kita kena sebagaimana maklum, pembinaan akidah iaitu ilmu tauhid, fiqh untuk membersihkan amalan luaran, dan paling besar kali ini tauhid khas, iaitu kontak kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Bila dia baik, insya-Allah. Sebab Allah Ta'ala paparkan Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, confirm selamat dunia akhirat, dia akan selamat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang melakukan tazkiyah, pembersihan kalbi dia. Wa qad khaba man, dan rugi serugi-rugilah ya. Wa qad khaba man dassaha, yang mengotorkan kalbi. Cantik bersihnya kalbi pertama bil imani sahih, dengan iman yang sempurna, dan tambah lagi dengan amalan saleh yang banyak, dan yang paling besar lagi hubungan kontak, iaitulah makrifat dia dan mahabbah, kerinduan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua benda-benda yang akan menjadikan hati itu semakin cantik, semakin hebat di sisi Allah Taala. Dan bila disebat, itu janjian Allah Ta'ala panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kita pergi surau, pergi masjid, mana-mana harap-harap kita dapat masuk jannah, syurga Allah Ta'ala, yang dalamnya ada nikmat paling besar, tajalli, melihat dia. Maka nak masuk dia, masuk lain tu. Sekurang-kurang nafsul mutmainnah kita duduk. Dia nafsu paling jahat, nafsu amarah, di surau masjid dia tak kenal, dan dia tuan tarik atas sikit, dia nafsu lawamah. Macam kita kebanyakan lawamah, kita dah reti dan kita tak nak maksiat, tapi kadang-kadang terkena. Jadi kita cela maksiat tu dengan taubat, istighfar, tapi belum terberapa maintain. Dia naik sikit lagi, dia pergi pada mulhamah, dah banyak dapat ilham rabbani, dalam suluk banyak dapat pembukaan. Dia speed lagi, yang keempat dia pergi mutmainnah. Kalau mutmainnah dipanggil, dia dapat surat jemputan ke syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang telah tenang. Nafsu tenang ni dia dengan Tuhan di mana aja. Dia susah pun tak beranjak, dia senang pun dia tak hanya tetap. Itu mutmainnah, itu sedikit gambaran kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Bila dia hembus nafas akhir, kedudukan dia mutmainnah, confirm syurga, confirm. Tapi masalah ni akhir kita tak tahu. Ada yang awal cantik mutmainnah, hujung dia pusing balik, mana dia ya. Ada yang awal dia teruk, di hujung dia cantik, mana dia berpusing. Sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik balik.
kejap sedap, kejap malas, kejap ringan, kejap berat, kejap terbuka, macam-macam tu. Sebab tu kena pantau sentiasa dan mohon pertolongan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan limpahan kurnia kepada qalbi kita, sentiasa sihat menghadap dia insya-Allah sampai akhir umur radhiyallahu anhum wa radu an. Summa qalu wallahu a'lam.